A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walinaftatihul majlis bi ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasih tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa surau Al-Hidayah Kinta Perdana, sahabat-sahabat saya, Abang Abu Bakar yang buat live malam ni untuk page audio kuliah. So page audio kuliah ni tuan-tuan boleh lihat, ianya meliputi sehingga ke satu Malaysia ni. Tuan-tuan boleh lihat dalam page audio kuliah ni banyak tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang menyampaikan macam-macam ilmu di dalamnya. So page ini juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak memberikan sumbangan, bolehlah lihat nanti dalam page ini ada nombor akaun yang tertera. Begitu juga dengan Abang Azizan Hassan yang juga buat page namanya Syiar Kuliah. Bukan syiar ya, syiar. Dengar tu elok. Syiar Kuliah ni tuan-tuan. Dan beliau juga mengutip dana untuk surau Cemor Impian. Juga memerlukan bantuan sumbangan dana, juga boleh berhubung dengan dia untuk menyampaikan sumbangan. Tuan-tuan rahmati Allah, di akhir nanti kita akan umumkan di antara tahfiz-tahfiz yang memerlukan sumbangan. Kalau tuan-tuan inginkan orang kata sedekah jariah yang berpanjangan pahalanya. Malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita dalam pengajian tasawuf. Tasawuf dalam bahasa Arabnya tuan-tuan, yang tasawuf ini akan membawa kepada sufi. Yang orang panggil ahli sufi ni daripada ilmu tasawuf lah. Tuan-tuan mati Allah, kalau dalam bahasa orang putihnya dia panggil psikologi. Atau dalam Imam Al-Ghazali menyatakan ianya dinamakan sebagai ilmu nafs. Tentang jiwa kita, tentang diri kita. So malam ni saya nak membawa cerita tentang psikologi keluarga melalui hadis-hadis yang memotivasikan jiwa ini. Saya nak bawa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Yang bermaksud, hendaklah wahai suami-suami menggauli isteri mereka ini dengan kaedah ma'ruf. Ni maksud ma'ruf ni apa tuan-tuan? Pernah dengar tak kaedah ma'ruf? Rahim ma'ruf biasa dengar kan? Itu rok kapok zaman dulu-dulu tu. Awal 80-an dah ada dah. Ya? Tuan-tuan mati Allah, ma'ruf yang Allah Ta'ala masukkan ini dengan kaedah yang disuruh oleh syarak. Bagaimana kita nak dapat kaedah itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Pada diri Nabi SAW itu contoh tauladan ikutan yang baik. Ikut apa yang Nabi buat dengan isteri-isterinya. Kenapa? Apa yang Nabi buat, itu juga yang Allah Ta'ala suruh buat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, kata Allah. Apa yang datang daripada Rasul, fakhuzuhu, wajib kamu ambil. Jadikan contoh tauladan, i'tibar, ibarah, macam-macam. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul itu larang, itulah yang aku larang. Fantahu, maka jangan dibuat. Tuan-tuan, fa in karihtumuhunna, dan Allah kata kadang-kadang dalam rumah tangga ni mesti ada khilaf. There's something that we dislike our wife. Betul tak tuan-tuan? Bohong kalau kita ni bercakap dengan orang, bercerita dengan orang, kita royak pada orang kata Kelantan. Keluarga I okey, keluarga I bahagia, kami tak pernah bergaduh. Tahu tak suami isteri yang tak pernah bergaduh ni ibu-ibu? Siapa dia? Pasangan tak pernah bergaduh ni? Pekak dan bisu. Itu memang betul tak pernah bergaduh. Bergaduh juga. Isyarat pula. Ambil parah. Gaduh juga. Gaduh cara dia mah, jangan marah. Pirami kata apa dia? Sedangkan lidah lagi tergigit. Lagu tu. Lidah ni pun tuan-tuan tergigit. Padahal lidah inilah yang menyebabkan kita lancar bercakap, menyanyi, sedap, taranum, bunyinya sedap, idgham ma'al ghunnah, jelas, izhar jelas. Tapi kadang-kadang lidah yang mencantikkan percakapan, bunyi suara kita, taranum kita ini pun kita gigit. Bagus tak bagus tak gigi ni? Punya bagus gigi ni, lidah pun kadang-kadang bukan dia saja gigit, tergigit. Begitulah juga suami isteri. Maknanya mana kadang-kadang mesti bergaduh, betul tak ibu-ibu? Gaduh. Mana ada orang pakai kata aman damat. Mana ada? Mesti berengkang, berkelah. Mak, abang, nak mana tu? Sudah lah abang nak mengaji. Abang, malam ni saya nak ngajak pergi pasar malam Batu Gajah. Ada ke pun? Nak mencari senduk mak. Senduk nasi udah patah. Awak juga matahnya. Awak punggah kucing hari tu. Patah. Pasal apa? Marah ke kucing. Balin tu punggah. Balin. Penggal. Balin. Tak kena kucing. Senduk yang patah. Baran punya pasal. So, isteri blame us for that mistake. Our wife blaming us. Betul tak? Apa-apa? Apa sahabat lah patah senduk. Dah tak ada senduk nak cedok nanti dengan apa? Kalau senduk tak apa? Kalau hangat-hangat panah-panah, lebarlah tangan kalau senduk. Kalau cedok. Dah. Macam kita tak berapa suka bila isteri berletih. Betul tak, Abang?
Saya tanya abang, sikap apa kalau beriman dengan firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli isteri dengan kaedah ma'ruf yang baik ni, bila isteri beletir orang itu, jawab tak jawab? Kalau jawab, perang dunia ketiga lah. Sebab itu setengah suami dia tak nak jawab, bukan KTB, kelab takut bini dah. Ada orang kata, biar isteri marah, penakut. Jangan. Kadang suami dia tak nak balas. Pasal apa? Kalau balas, dia jadi lagi teruk. Ada suami dia berpekak badak. Pekak satu air, berapa badak pun satu air juga. Isteri ada lah ibu-ibu yang macam tu kat sini. Suami bak tak tahu bak dono, kata orang parit bak nohinnya. Lantak kamu lah, marah lebih mana pun. Paling kurang kalau suami tak tahan, apa suami buat? Tuan-tuan ada dah, orang ginta pun dah nebak rapi ni. Apa dia? Ambil kunci motor, start motor, pergi lepok kedai mamak. Betul tak betul? Isteri ni barang tak puas hati, ngekor dari belakang sambil isteri menjerit, berandai, kata isteri. Ibu-ibu, dalam satu hadis yang bertaraf hasan, dari Ibnu Majah mengatakan, ibu-ibu jangan menyakiti suami. Apatah lagi ibu-ibu dengan perkataan, dengan perbuatan, kerana haurul ain zaujatuhu min hauril ain. Lain ini mengatakan nanti isteri-isteri suami daripada kalangan bidadari akan mencela ibu-ibu. Mereka akan mengatakan waqatalakillah, waqatalakillah. Apa maknanya? Hei isteri-isteri di dunia, jangan marah. Ini manusia ni, insan ini, lelaki ini, suami kami di akhirat dalam syurga. Jangan marah, nanti Allah akan cela kamu. Kamu cela suami kami, Allah cela kamu. Ni, jangan jealous ibu-ibu. Jangan jealous. Tapi kalau suami rajin semayang lah. Kalau suami maghrib ni tak semayang, duduk lepak di kelab dandut karaoke, semayang pun tidak, puasa Ramadan pun tidak, ni tak payah jealous lebih ibu. Pasal apa? Tabatlah dia tak dapat bidadari di syurga tu. Yang saya cerita ni, yang datang malam ni, yang warak-warak depan saya ni, dahi pun hitam ni, sujud banyak sangat. Bukan dahi je hitam, satu badan hitam tuan-tuan. Jangan marah, jaga-jaga ibu-ibu. Sebab itu kadang-kala fa'in karihtumu'unna, tengok Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang sifat hamba-Nya. Betul tak? Kadang-kadang kita pun tak faham isteri kita, tuan-tuan. Walaupun dah 25 tahun duduk dengan isteri kita masih cakap, abang ni tak faham saya. 25 tahun kahwin, isteri masih menyatakan, abang ni kan memang tak faham perasaan saya. Udah. Ibu-ibu bukan tak faham, 25 tahun, bukan 25 hari, 25 tahun, bukan tak faham. Suami buat-buat tak faham. Itu kena faham. Suami buat tak faham, buat dia je. Kata Allah Ta'ala, ada benda yang kamu tak suka pada isteri kamu, betul? Jangan sampai membawa kepada ila talaq. Kata ulama, firman Allah ni bermaksud jangan kerana sebab kecil. Tengok dalam cerita labu-labi, dalam cerita seniman Bujang Lapuk tu, kan ada Mzin jadi orang India, bergaduh tengah-tengah malam dengan bininya. Tengok Ramli ni profesor. Pasal taib pun mau gaduh, kata Piramli. Sikit punya hal, pasal taib pun mau gaduh.
Sebenarnya MZ ni dia real tuan-tuan ya. Dia menggayakan seperti mana orang India ni. Saya duduk buntung. Saya lama duduk buntung dengan Tok Arwah Tok Pomen di Municipal Workshop. Di masa tu MPI nama dia. Majlis Pemandaran Ipoh. Biasa duduk dengan orang India ni. Yang MZ lakukan ini tuan-tuan sebiji tuan-tuan. Saya punya anak dah beres juga. Belakang si juru dia basuh, dia tambah basuh. Saya marah lah. Ni tuan-tuan, cerita ni, Piramli. Saya tengok dialog dia, tapi macam tu lah, lebih kurang. Cik, basuh lah, kata Piramli kan. Pasal telefon mau gaduh ke? Tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, bukan orang India. Kita ni orang Melayu ni pun sama je masalahnya. Suami isteri ni mana bangsa pun sama je masalahnya. Pasal tahi anak kita bergaduh. Betul tak betul, ibu? Bila bergaduh, jangan sampai bawa kepada perceraian. Dan ibu-ibu ulama kata, don't dare to challenge your husband. Jangan sekali-kali cabar suami. Kalau ini, ceraikan saya. Jangan. Sebab orang lelaki ada egonya. Orang lelaki ni ada egonya. Mana tak ego? Bekas pegawai tentera. Jangan main-main. Pangkat meja pula tu. Jangan main-main. Bapa aku askar 5 Melayu. Sarjan. Garang dulu. Jangan cabar. Kadang-kala suami kita bekas polis, staf sarjan. Oh, jangan main-main. Polis lagi garang. Kira nak nembak orang je kerjanya. Jangan marah. Jangan cabar ibu-ibu. Kalau ibu marah, maknanya karihtumu'unna, ada pergaduhan, marah, barat, jangan sampai bercerai. Allah Ta'ala beritahu pula bagaimana supaya tidak bercerai. Fa'asa an takra'u syai'a. Bila marah, kita tak suka sikap isteri atau pasangan kita. Betul tak ibu-ibu? Kita kata, abang, duit gas abang tak ada nak beli. Tak ada nak bagi. Gas tak ada nak beli. RM20 lebih je. Tapi abang ngisap rokok Dunhill. Oh, no, dia mula. Abang tahu berapa kotak abang ambilkan sebulan? Harga berapa tuan-tuan rokok Dunhill? Berapa sekotak sekarang ni? Berapa? Baba tak tahu lah, menyampah aku tengok. Baik ngaku cepat. Siapa yang suka beli rokok ni? Kadang 5 kotak. Sebulan 5 kotak. Tu yang sambung putung. Habis batang, pasang lagi sebatang. Saya kalau pergi surau tuan-tuan, jangan marah. Habis je, ya, semayang, ada jamuan, orang jamu kan, makan. Bila makan ni kan, kadang-kadang cepat je bangunnya. Bukan aku suruh melepok lama dengan aku, tak. Cari mana pergi haji ni, tadi ada sini tadi. Apa dah berkembut dekat belakang. Tahu berkembut? Apa naga berapu. Bila saya cari haji, mana haji saya nak balik ni? Barulah dia muncul. Sorry Ustaz, kami ni game berasap ni tuan-tuan. Isteri ni kadang-kadang berletik benda-benda yang kita takrahu. Tak suka kan? Alah, paling rokok pun nak bikin. Aduh. Apa kata Allah Ta'ala nak bagi kita tenang balik, jangan marah. Wa yaj'alallahu fihi khairan kasira. Allah kata, tengok yang diletir tu baik ke tak baik. Tengok isteri letir tu betul ke tak betul. Tengok yang dimarah oleh isteri tu taat kepada Allah ke maksiat. Tengok balik. Kalau yang diletir oleh isteri itu hak sebagai isteri, sebagai advisor, nasihat, penasihat ala wazan fa'il, nasihatun,
penasihat, maka jangan kita marah dia balik, diam je. Ni yang ambil diam ni. Orang lelaki ni akhirnya panjang, tuan-tuan. Akhirnya panjang. Bila isteri marah tu, dia fikir balik, betul kata isteri aku ni. Yalah, aku pun satu hal juga, lepak minum ngetih dengan kawan sampai tengah malam, atau pukul 2 kawan dah tidur, tak bawa kunci pula, ngetuk pintu, "Hei, buka, hei, hei, meraloh lah dia." Dah pukul 2 meraloh lah. Jangan marah, tuan-tuan. Isteri ni bangun dengan mata merah, ngantuk, terlanggur tiang, terlanggur meja makan. Buka pintu, rupanya tak ada. "Abang mana?" "Pintu depan lah, itu pintu dapur, bongok." Marah bongok pula. Kelang kabut, dia pergi pintu depan, buka. Ini yang bila kena dengan buku dan rueh. Isteri pun garang, jangan main-main. Sebelum kita kahwin dengan dia, dia pemegang black belt, tali pinggang hitam, taekwondo. Ini yang isteri ni pegang kunci motor. Awak jangan gata nak keluar malam ni. Kalau awak keluar, kunci ni masuk dalam perut tu. Kita pun takut. Bila kawan WhatsApp, call, "Jom, minum, ngeteh." Kita kata tak boleh, tak dapat permit. Kawan-kawan gelap, KTV, kelab takut bini. Bukan kelab takut bini. Perbuatan kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang menyebabkan isteri itu marah. Sebab apa? Perbuatan kita bukan pada benda-benda yang baik. Nampak tak? Jangan marah, tuan-tuan. Lepas tu bila kawan-kawan ngajak saya pergi ngetih, saya tengok masa, tuan-tuan. Kalau masanya pukul 11, memang saya tolak. Saya kata minta maaf, dah pukul 11. Sekarang mesti sembang-sembang. Tahu, tuan-tuan, banyak isu kita nak cerita, betul tak? Kisah yang berlaku pukul pagi tadi, apa, menghadap Istana Negara, apa sebenarnya, banyak cerita ni. Oi, yang menghadap Tuan Agong. Siapa? Kamu tahu, jangan tanya aku. Banyak, tuan-tuan, itu ngomong, membawa orang, mengumpat orang. Mereka dengar kan member kita tu. Siapa? Syam lah, Syam tu. Kenapa? Halo, dia bininya. Tuan-tuan, mengumpat. Sedar-sedar pukul 2. Balik, tuan-tuan. Isteri ni tengah tidur, lena, dikacau. Kita kacau, mana isteri tak bengang. Isteri pula bekas black belt, tali pinggang, taekwondo. Dia kata, "Abang, kalau abang berani keluar malam ni, saya karate tengkuk tu." Tapi bukan aku lah. Bukan aku. Koma lah. Dia bagi tahu, saya minta maaf lah ya, sebab nanti balik lambat. Tapi kawan-kawan ni kuat nyakat. Aja gemuk nyakat, tuan-tuan. Dia bantuk balik lah WhatsApp aku gambar kaki kena rantai dengan rantai bersikar tu. Ada mangga, pedai ayam tu. Dia kata apa? Takut bini. Tuan-tuan. So, bukan KTB, tuan-tuan, tapi kita menghormati hak seorang isteri. Itu yang sebenarnya. Ya, baik. Maka terhormati Allah, Allah sebut, kena fikir balik, think all over about what your wife say. Fikir balik. Betul tak isteri cakap tu? Isteri cakap ni tegur kita, benda baik ke, benda tak betul? Dan terhormati Allah, fihi khairan kasira juga, kata ulama tafsir apa dia? Kenang balik. Kalau rasa bergaduh sampai nak bercerai-berai ni, kenang balik. Kenang apa dia? Jasa-jasa isteri kepada kita, tuan-tuan. Kenang balik. Dia masakkan untuk kita, dia jaga anak untuk kita, nyusukan anak untuk kita. Kita ni beza dengan orang perempuan. Allah jadikan ada difference. Kalaulah lelaki ni, tuan-tuan, ada susu sendiri, kita ni akan sombong dengan bini.
Kalau kamu tak nak nyusukan anak, biar aku susukan. Mari sini. Anak terkebir-kebir ngisap susu kita. Tapi kenapa Allah jadikan beza, tuan-tuan? Perempuan ada rahim. Betul? Rahim tu untuk apa? Mengandungkan anak kita. Orang lelaki ada rahim dah, bapak-bapak. Jangan belagak sangat. Abdul Rahim banyak, ramai. Tapi tak ada rahim. Perempuan ada rahim, mengandungkan anak selama 9 bulan. Boyut, boroi, perutnya bawa anak. Orang lelaki boroi juga. Tapi bukan ada baby dalamnya. Penuh air dengan angin je. Jangan marah. Kenapa Allah jadikan begitu? Supaya Allah suruh kita kenang fihi khairan kasira. Ingat, isteri kamu melahirkan 8 orang anak untuk kamu. Betul tak, tuan-tuan? Tanya ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu. Bersalin ni sakit tak ibu-ibu? Sakit kan? Kenapa beranak lagi kalau sakit? Nampak? Sakit. Ada yang nahan, tak boleh tahan. Isteri saya tiga operate scissors. Sian tengok. Sampai saya tanya doktor pakar, saya kata, doktor, kenapa anak saya tak boleh, isteri saya tak boleh bersalin normal? Kenapa mesti operate? Ikut tingkap, bukan ikut pintu. Faham maksud aku ya? Kata doktor ustaz, sebab kandungan yang ada dalam perut isteri ustaz ni saiznya besar, berapa bapak juga. Aku nak terajang je doktor ni. Bagi tahu elok-elok dah lah. Dok perli aku pasal apa? Tuan-tuan, masya-Allah. Hebat ayat surah An-Nisa ini. Allah kata wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ingat, sebelum nak menceraikan isteri kamu, sebelum nak tengking isteri kamu, sebelum nak tampar isteri kamu, sebelum nak terajang perut isteri kamu, ingat apa kebaikan yang dia dah buat pada kamu. Bapak-bapak, ini psikologi Al-Quran yang kita kena motivate balik, ulang balik, kena counselling balik. Walaupun kita dah lama kahwin, mungkin ada orang kata tak payah ustaz cerita keluarga, teman dah lama kahwin. Pasal dah lama kahwin, kena ingatkan balik ni. Apalagi apa? Mengandungkan anak untuk kita, beranak 8 orang anak untuk kita, masakkan untuk kita. Kita ni order apa kedai mamak je. Awak, saya ada bawa pisang tu ada 2-3 sikat. Awak buat cucuk kodok. Udah cucuk kodok. Dah makan cucuk kodok awak. Tadi ada dalam pecah air tu ada keropok lekor daripada Terengganu, kawan bagi. Awak goreng. Awak bini pun kata hati, dah apa biar awak duk makan nelan. Jangan marah. Ingat tuan-tuan, sayang isteri kepada kita ini kita kena hargai. Bila bergaduh kita sabar. Sebab itu ulama menyatakan ayu tayyibu aqwalakum lahunna. Hendaklah kamu wahai suami-suami, maksud kaedah ma'ruf ni apa dia? Tayyibu aqwalakum lahunna. Bercakaplah benda-benda yang baik pada isteri, jangan maki hamun. Awak ni kan udahlah bodoh pula tu. Jangan. Boleh bapak Begitu juga ulama mengatakan azihil ayat laisat lil azwaj faqat walakin lizaujat. Ayat ini bukan saja untuk suami-suami, ibu-ibu, isteri-isteri pun jangan cakap kasar, terutamanya isteri. Lagi-lagilah tak boleh meninggikan suara kepada suami, nanti dia masuk dalam nusyus. Apa makna nusyus?
derhaka. Ibu-ibu, kalau buka kitab Muhimmah, ibu-ibu, saya mengajar di 3 tempat kitab Muhimmah, 3 surau, 1 masjid. Dalam kitab Muhimmah ni, sampai yang pengarang kitab mengatakan, isteri kalau tarik muka masam kecut pun kira nusyuh dah. Bahaya ibu-ibu. Ibu-ibu tak nak bercakap, masam, minta gelang meh tak dapat, yang dapat gelang getah kat tangan kan. Masam. Sampai suami ni berusaha, apa ni? Ngapa ni? Tak nak cakap. Jaga ibu-ibu. Termasuk di dalam yang dikatakan ulama, bila kita tidak memberikan hak suami. Apa itu hak suami ni? Iaitulah kata Nabi SAW, al-mar'atu salihatu iza nazara ilaiha sarrathu. Apa makna dia? Isteri yang baik, isteri yang dalam nasyid, isteri cerdik yang salihah, penyejuk mata. Dia ambil dah hadis ni. Isteri yang salihah itu apabila bila kamu lihat kepadanya sarrathu, kamu akan rasa seronok. Tengok tengah hari buta sejuk, mata memandang. Tengok tengah malam yang sejuk, hangat pijo jadinya. Tu ibu. Mana nama dia? Kita melihat tu, kita rasa seronok. Wa idza amara ata'at, dan apabila suami ini memerintahkan sesuatu yang Allah suruh, ata'at, dia mentaati perintah itu. Ingat ibu ya, suruhan yang Allah suruh, bukan suruhan yang Allah murka. Ingat tu. Suami kata nak pergi pekan Batu Gajah ke? Tolong tikamkan nombor ekor untuk abang. Boleh. Semalam abang mimpi ada orang tua janggut putih, kenin putih, jubah putih, kasut putih, tongkat putih, semua putih lah. Dia kata tikam nombor ni menang first prize. Abang rasa wali Allah. Wali Allah apa benda pula bang? Wali Allah tak suruh judi. Boleh kan? Ramadan pertama dah suruh isteri masak nasi goreng pukul 8 pagi. Boleh tak? Wah, goreng nasi goreng. Goreng nasi goreng apa bang? Dah masuk Ramadan ni bang. Puasa lah. Isteri. Ya aku kan tak nak puasa. Aku tak nak puasa. Aku sakit. Selalu elok tak sakit. Tiba-tiba hari ni 1 Ramadan pula sakit. Sakit apa bang? Gas tarik. Bukan gastrik, gas tarik. Ibu, kalau suami suruh benda yang Allah tak suruh, jangan buat. Tapi kalau suami mengingatkan ibu-ibu, jangan membazir. Kerana membazir itu ikhwan syaitan, saudara daripada syaitan, wajib ibu ikut. Bila suami kata kepada ibu-ibu, jangan pergi rumah jiran membawang, al-ghibatu, jangan mengumpat, wajib ibu-ibu kena taat. Okey? Apa lagi? Wa idza ghaba an hafizatu, dan kalau suami tak ada di rumah, dia menjaga maruah dia dan tidak bawa masuk lelaki-lelaki yang suami dia tak benarkan masuk. Ni jiran datang tanya dia, Abang Mae, bukan nama sebenar, Abang Mae ada? Abang Mae tak ada. Masuklah. Isteri pula jemput Abang Mae masuk. Ni jenuh. Arab tak ada lah dekat Kinta Perdana ni. Abang Mae tak ada. Masuklah. Bila Abang Mae masuk, berkemban pula orang rumahnya. Udah. Ada Abang Mae masuk. Betul, aku sebut terus masuk Abang Mae. Tapi ni bukan cerita Abang Mae. Bukan nama sebenar ni. Marah Abang Mae. Tak nak macam kopi apa ni kata. Tuan. Sebab itu tentara mati Allah, dalam ayat dikata ulama, wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabin qudratikum. Apa dia suami-suami, elokkan perangai kamu. Kenapa isteri jadi melentin marah? Sebab perangai kita tak elok. Bila ajak pergi syurah, demam, sakit, gaut, lumpuh, semua ada.
Tapi kalau berkaraoke karang, kawan ajak pergi karaoke, laju dia depan sekali. Bila suruh azan, isteri kata, bang, pergilah azan bang, kadang-kadang nak dengar juga suara abang tu sedap. Kita tak nak, malu lah, tak keluar suara lah, Tapi kalau karaoke karang ingin bersua dengan Dinda, semua suka DJ dia kan. Mana isteri tak suka. Apalagi bila isteri minta agar dibelikan belanja, kedekut. Ini isteri marah ni. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kedekut nak bagi isteri belanja. Tapi bila beli benda hobi kita, kita pemurah. Jangan marah. Antaranya yang sebut tadi, rokok. Habis ratus-ratus ringgit sebulan. Tak ada masalah. Tapi isteri minta tong gas sebiji, kita bisa ni sampai ke malam. Baru je beli. Cepat menang habisnya. Kamu masak ke? Kamu sedut tong gas tu. Satu. Isteri ni minta untuk beli barang keperluan rumah, kita tak nak beli, tapi duit kita habis tukar sport rim tayar kereta, habis beli barang peralatan memancing ikan, tak pernah sampai di rumah. Jangan marah, bukan orang sini, jangan terasa Afrika punya orang. Abang Azizan tahu Afrika punya orang. Tak tahu mati Allah. Sebab itu ada isteri yang berani ni, dia pegang gaji suami. Ya, berlaku. Bila mengadu pada ustaz pun tanya, isteri pegang apa ni? Kak, pegang gaji dia. Kat ATM dia kak pegang apa? Isteri kata, ustaz, saya bukannya queen control. Tapi orang tua ni, dia tunjuk suaminya. Suami terkebir. Orang tua ni ustaz, kalau tak pegang kat ATM-nya, sempadan siam pun sampah. Nampak tak? Merepek-repek belinya ustaz. Hari tu dia beli apa? Ya Allah ustaz, tak ada faedah ustaz. Awak ni nak minta duit belanja anak, kadang nak bayar bil elektrik. Awak bukan bekerja ustaz, awak suri rumah. Awak pun cakap dekat suami, bawa sini ATM tu, biar saya yang kawal. Kalau abang yang kawal, habis bankrupt muflis kita ni. Bukan isteri tu garang, kadang-kadang terpaksa garang. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni tak tahu daripada segi af'aluna. Jaga perangai kita, perbuatan kita. Wahai atikum, kadang-kadang isteri pok-pek. Sebab apa tuan-tuan? Hai'ah kita. Mana hai'ah? Appearance kita ni memalukan. Pergi surau, pakai baju tu 3 minggu lepas tak basuh-basuh. Pasal apa? Marah isteri basuh baju tu, sebab itu baju favourite dia. Apa isteri buat? Dibakarnya baju tu tuan-tuan. Ada kes. Kadang pergi masjid surau ni tuan-tuan, kain plekat pun koyak rabak di belakang. Jangan marah. Kadang isteri ni dia suka, macam saya malam ni kan, pakai jubah biru. Ni isteri pilih, bukan isteri kontrolkan aku dah. Dan kamu tuduh aku kena kontrol pula. Baju pun isteri pilih dah. Kumpul dengan botol ni sekarang. Isteri ni hayat dia mementingkan appearance. Abang malam ni abang pakai jubah merah contoh. Minggu lepas saya pakai jubah merah, dan minggu ni saya pakai jubah biru. Pasal apa pakai jubah biru? Abang barulah suitable dengan sejadah yang abang bawa. Ni mana? Mana ni kalau aku nak pakai jubah, kena ikut sejadah. Warna sejadah. Orang perempuan, betul orang perempuan kalau keluar rumah dia make up lama, ya tak? Orang lelaki lantak lah, cincai-cincai je, baju pun tak apa-apa pakai.
dengan seluar tak sama. Orang perempuan jangan. Dia mementingkan appearance, penampilan. Tudung kena warna sama dengan warna baju. Tanya ibu-ibu di belakang tu. Ya. Kalau tak, kawan-kawan dia membawang sama demo. 3 bulan tak ada isu. Hebat Quran ni. Bi'asa biqudratikum, tapi kena ingat sekadar mana yang kamu mampu. Kadang-kadang ibu-ibu jangan sampai meminta apa dia kepada suami-suami ini benda yang dia tak mampu nak buat. Ya, suami tak mampu nak buat, jangan kita paksa. Dia akan menjadi kufrul asyir. Mana kufrul asyir? Satu hadis Nabi, banyak yang menghuni neraka ini ialah perempuan. Kerana apa? Kufrul asyir, kufur kepada nikmat berumah tangga. Apa dia antaranya? Suami buat macam mana pun, dia mengatakan aku tak nampak satu kebaikan pun yang kamu buat. Jaga. Boleh ibu? Terimalah suami seadanya, terimalah suami semampu mana yang dia boleh buat yang terbaik kepada ya isteri. Dan saya nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Bila disebut cerita tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, apa dia? Layani, gauli isteri kamu dengan kaedah ma'ruf itu. Kana min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ashrati daimul bishri. Kaedah ma'ruf yang kita boleh ambil dari Nabi apa dia? Dia menggauli, berhadapan, apa orang kata, bermuamalah, melayan isterinya dengan kaedah yang cukup hebat. Daimul bishri, selalu tersenyum. Boleh? Apa ya? Yuda'ibu ahlahu, bergurau dengan keluarganya, isterinya, anaknya. Wa talattafu bihim, dan berlembut-lembut dengan mereka, tak kasar, tak baran, tak lengkin. Wa yusi'uhum nafaqatahu, dan dia sentiasa menjaga nafkah ni, nafkah batin, nafkah zahir, keuangan sentiasa dicukupkan. Wa yudahiku nisa'ahu, dan dia mentertawakan isteri-isterinya. Sebagai contoh, hatta innahu kana yusabiqu Aisyah, satu hari dia ajak Aisyah lumba lari. Ummul Mukminin yatawaddadu ilaiha bizalika. Bayangkan Ummul Mukminin, pemimpin bagi wanita-wanita yang beriman di dunia ini, isteri pemimpin macam Nabi, Nabi ajak lumba lari. Cuba kita tuan-tuan, lumba lari daripada surau ni sekarang balik sekarang boleh? Tinggal kereta di sini boleh? Motor pun tinggal, lumba lari dengan isteri, saya pelepasnya boleh? Mangkuk ustaz, kaki dah gaut sekarang ya, terjerombak dalam parit. Nabi buat tuan-tuan, hingga kata Aisyah, apa dia? Bila aku ni, daging aku ni, maksud dia berisi badannya, Nabi lari laju-laju, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menang, aku kalah. Dan apabila aku ni tak berisi kurus, sebelum berisi aku ni kurus, katanya, aku lari laju-laju, Nabi pun faham, Nabi saja buat-buat kalah. Ni suami, tolong ikut sunnah ni. Kalau ajak isteri main dam, jangan kita je menang. Sekali babak lah kalah. Ni tak, dia je kalah, kita kutuk pula, bodoh. Ni buat-buat. Siapa tak tahu, Nabi mestilah Nabi orang lelaki, fizikal dia mestilah Nabi yang laju menang. Tapi Nabi saja-saja buat-buat kalah. Aisyah ni seronok. Orang perempuan ni rupanya bila menang dia gelak lagi dahsyat daripada orang lelaki. Bang kalah. Dia seronok sangat. Barulah kita ada persefahaman, ada mawaddah, ada sakinah, ada rahmah di dalamnya. Tetap rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini dapat memberi pengajaran kepada kita bersama tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan lepas ni amalkanlah kaedah ma'ruf yang Nabi buat. Nabi dengan Aisyah pun selalu mandi berjemaah tuan-tuan. Heran kan? Biasa solat berjemaah dengan isteri kan? Tapi mandi berjemaah pernah buat tak tuan-tuan? Aisyah cerita ya, masuk dalam bilik air, dakhalna ilal khala,
Nabi kata siapa yang dapat cebok air ni, orang tu dapat lebih air. Berebut-rebut tuan-tuan. Ya Allah, tak boleh bayangkan ibu-ibu mesranya balik ni buat ibu-ibu hangat pijar malam ni. Boleh tarik tangan suami masuk bilik air ibu-ibu, buka kepala pipe tu, tapi jangan buka dengan spana, nanti lebuh pula nak nutupnya. Masuk buka tu pula kepala pipe tu, tarik getah pipe tu ibu-ibu, siram kepala suami ni. Suami jangan buat apa-apa, diam, berapa orang kena stroke tu. Jadi ibu siram, gosok kepala suami tu, nyanyilah sikit ibu-ibu. Ku siram selasi, ku siramkan. Ada buat dari bapak di rumah, ada buat tak benda ni? Tapi ingat, masuk berdua dengan masuk dengan anak-anak, roboh bilik air tu nanti. Masuk berdua ibu-ibu boleh buat ya bapa-bapa, biar isteri mandikan kita. Ke bapa-bapa yang mandikan isteri ni? Bapa ke yang mandikan isteri? Tu sah kelab KTB, kelab takut bini tu. Jangan marah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini. Dan sebelum itu tuan-tuan, bersama-sama dengan saya ada satu iklan daripada Madrasah Tahfiz Al-Khalidiyah yang tuan-tuan dah dapat dah. Ya, pamphlet ni. Tuan-tuan mati Allah, flyers ini iaitu satu madrasah tahfiz Khalidiyah yang diasaskan oleh Ustaz Alim Din, selebriti TV9 yang selalu keluar dalam Tanyalah Ustaz. Memang terkenal ya selebriti ni. Dia selebriti, saya selebruto je ya. Jadi dia ada membina tahfiz dan minta dana untuk membina bangunan. So tuan-tuan kalau ada duit lebih, salurkan kepada ya akaun Maybank ni, Al-Khalidiyah Center ni. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan ia sedekah yang berpanjangan pahalanya walaupun kita dah mati. Ya, selagi mana diduduki bangunan itu, pahala dapat pada kita. Dan abang-abang ni juga tuan-tuan minta saya iklankan tentang ya Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Tuan-tuan balik nanti buka YouTube Miftahul Jannah atau laman page web Miftahul Jannah. Tak payahlah tengok drama Korea tu lagi dah. Buka tuan-tuan, dalam tu dia menyediakan pengajian Quran online percuma. Tapi nak bina page ni juga tuan-tuan memerlukan modal, maka berilah tuan-tuan sumbangan. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah juga Abang Abu Bakar dan Abang Azizan ni juga, kalau tuan-tuan nak tanya tentang sumbangan yang boleh diberi, bolehlah berhubung dengan mereka. Dan sahabat saya Subki itu ada membawa barangan produk makanan Islam. Tuan-tuan mencari yang halal itu adalah wajib. Biar kita jadi bersih hati ni, makanlah sumber yang bersih. Boleh tengok di luar nanti ada mi Islam. Saya pun beli mi yang boleh jadi mi goreng. Sedap ya, mi itu sedap. Lebih sedap daripada mi Maggi tuan-tuan. Ya. Dan sahabat saya pun ada juga tuan-tuan daripada 10XOX 1XOX ya, iaitu SIM card yang patuh syariah. So tuan-tuan yang nak tukar, bolehlah berhubung dengan dia nanti, insya-Allah kita bantulah BMF by Muslim First tuan-tuan, orang Islam punya ni, insya-Allah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada wabak COVID-19 yang makin menjadi-jadi ini ya Allah, agar kau dapat menghilangkannya ya Allah. Ke setiap wabak penyakit ini engkau yang menjadikannya ya Allah, dan engkaulah yang berhak untuk menghilangkannya. Allahumma ya Allah, agar keluarga kami keluarga yang sakinah, rahmah dan mawaddah, yang bahagia ya Allah. Sekiranya ada persisahan pergaduhan di antara kami suami isteri ya Allah, jadikanlah hati kami ini berbaik semula ya Allah, dan sayang menyayangi. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wal 'asr innal insana ila allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.